nanti sama-sama bangun dan kita adakan solat bantu bagi menyambut kedatangan ustazah. Dan selepas itu baca doa dan kata-kata aluan daripada saudari. Lepas tu ceramah akan dimulakan. Selepas ceramah kita akan selawat beramai-ramai. Dan selepas tu ada penyampaian cerita mata. Penyampaian cerita mata kita akan ada sesi bergambar bersama ustazah. Dan selepas tu ada acara majlis dan persembahan bersama. Ya, so jadi soalan itu berkisar tentang apa yang berlaku pada hari ini lah. Ya, jadi ada 13 hadiah. 13 hadiah yang kita akan berikan kepada ibu-ibu semua. Dan lepas tu kita tutup majlis, kita bersurat dan kita ada makanan yang kita sediakan untuk ibu-ibu semua. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Ustazah Asni binti Abu Mansur, penceramah kita pada hari ini yang diiringi oleh yang berusaha Wali Faiz selaku bendahara kumpulan Mahkamah Ar-Raudah. Bagi ruang, bagi ruang. Bagi ruang. Bagi ruang. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang serasi berisi bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Para hadirin sekalian, kita akan mulakan majlis dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Dari Rawang pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Yang berusaha Puan Jamilah binti Yusof, pengerusi Kumpulan Mahkamah Ar-Raudah Sarjana Utama Sungai Buloh. Yang berbahagia Al-Hafizah Ustazah Asni binti Abu Mansur selaku penceramah kita pada hari ini. Yang dihormati Barisan Jawatan Kuasa Kumpulan Ar-Raudah selaku pengarah program. Ahli-ahli Kumpulan Ar-Raudah, sahabat-sahabat, ibu-ibu, kakak-kakak dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Zikir munajat pengersih jiwa, doa dimohon menjana takwa. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjemput Ustazah Nurasia untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام وارزقه من الحلال
وجنبه عن الحرام وأصلح نيته وتقبل ديانته واغفر لنا وله ولموتانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Nur Rasyid atas keyakinan dan bacaan doa kita ini. Para hadirin sekalian, di sini saya ingin mengambil kesempatan berkongsi sedikit latar belakang kumpulan marhaban Ar-Raudah Sarjana Utama Sungai. Kumpulan ini telah mula dikukuhkan pada 18 April 2014 sehingga ke hari ini, iaitu bersamaan 8 tahun ya. Bermula dengan 12 orang ahli dan kini telah berkembang sehingga mempunyai seramai 30 orang ahli. Majoritinya terdiri daripada suri rumah tangga di karya sarjana utama ini, daripada tanpa adat muzik dan sekarang telah mempunyai adat muzik seperti daluka, kelicing dan berbagai lagi untuk memberikan persembahan yang bermutu dan mantap kepada pelanggan dan tetamu. Alhamdulillah, kumpulan ini telah pun didaftarkan sebagai persatuan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Di antara perkhidmatan yang diberikan adalah majlis akikah, cukur dahun, khatam Al-Quran, bacaan Yasin, doa selamat, malam berinai, walimatul urus dan lain-lain bergantung atas permintaan pelanggan. Para hadirin sekalian, tujuan kita berhimpun pada hari ini adalah sebagai sambutan Maulidul Rasul 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijrah. Ini merupakan sambutan kali kedua yang dianjurkan oleh kumpulan marhaban Ar-Raudah Sarjana Utama. Walaupun bulan Rabiul Awal telah berakhir, namun kita terus meraihkannya bagi mengenang jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Semoga usaha kita ini mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Majlis diteruskan dengan ucapan sepatah dua kata oleh Puan Jamilah, pengurusi kumpulan marhaban. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Waalaikumsalam ustazah tak ada, tak nak banyak cakap kan, kita nak dengar daripada ustazah. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang telah sudi hadir bagi mengimarahkan majlis pada hari ini, dan juga berbanyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada ustazah kita yang telah sudi hadir untuk sama-sama kita meraihkan majlis Maulidul Rasul pada hari ini. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada AJK, ya, AJK Surau Al-Hidayah yang telah sudi sama-sama belajar tempat dan juga makanan untuk kita pada hari ini. Juga kepada sahabat-sahabat yang telah sudi memberikan sumbangan bagi majlis, meraihkan majlis pada hari ini. Dengan itu saya nak juga ada berpantun di sini, kita punya MC pun dah berpantun. Okey, pergi berhuma ke Tanjung Rokan, sebelum pulang mengait, berselawat berqasidah, tazkirah akan kami persembahkan. Semoga majlis Allah berkatkan. Dengan ini saya melanjutkan majlis pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengerusi atas ucapan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tak boleh jika ada adu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah kita.
Ustazah Asmi binti Abu Mansur merupakan seorang pendakwah bebas, motivator dan pelukis. Beliau juga sangat aktif dalam sukan berkuda, memanah dan menyelam scuba. Ustazah pernah terlibat dalam rancangan adik-adikku di TV1, program Dari Islam Bertiga Musim di TV3, program Usrah di TV9, program Kuseru Namamu TV Al-Hijrah dan banyak lagi. Ustazah merupakan rakyat Malaysia pertama yang menerima ijazah sanad Al-Quran dari Masjidil Aqsa. InsyaAllah. Ustazah juga seorang pelukis yang aktif. Karya masterpiece Ustazah ada tergantung di Kedutaan Bosnia Herzegovina dan Brunei. Masa yang ditunggu sudah tiba. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini akan diteruskan dengan ceramah Maulid Rasul yang bertajuk Nabi Muhammad SAW, Pembawa Rahmat Seluruh Alam, yang akan disampaikan oleh Al-Hafizah Ustazah Asmi Abu Mansur. Majlis dengan takzimnya Jangan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Aziz, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an, doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kalimah pakai satu tulis. Alhamdulillah, syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Hasbi yadi qallat hilati adrikni adrikni ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah. Itu adalah selawat adrikni. Selawat adrikni. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru mendapat ijazah selawat ini daripada Syekh Zainul Asri. Alhamdulillah. Ketika saya ziarah beliau minggu lepas di Kedah. Darsa. Waladah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ketika jumpa beliau dan dia mengijazahkan selawat ini supaya setiap perbuatan kita berpandukan dan diajar secara langsung daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Itulah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, muqaddimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang berkumpul hari ini insya-Allah dengan niat yang baik-baik datang ke majlis ilmu insya-Allah, dan kita diiringi dengan kumpulan qasidah, kumpulan murdah, kumpulan marhaban, nama Ar-Rawdah saja utama, masya-Allah. Dan sekarang pun kita bersama di kanan kita Rawdah, dan kita juga sedang berada di dalam Rawdah. Mungkin bukan Rawdahnya di mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi inilah di antara taman-taman syurga yang dijanjikan syurga juga, iaitu berada di dalam majlis Ilmu. masya-Allah. Dan saya doakan semoga kedatangan kita semua ini menjadi asbab kebaikan yang disyaratkan sebagai qabul daripada Allah Subhanahu wa taala datang, dan Allah terima amalan ini. Boleh terima amalan ini dan pastikan anda semua mendapat keizinan yang ada suami, Allah izin. Suami izin, insya-Allah. Walaupun kata apa, kita nak dengar majlis ilmu yang hebat, nak berada majlis yang hebat, sebut nama Nabi, tapi kalau kunci besarnya tak dapat, salah pintu, tak payah nak nolong macam.
Kan? Jadi sebab itu nak menuntut ilmu dengan cara yang betul, di tempat yang betul, dengan track yang betul, cara yang betul, buat betul-betul. Malu maka baru betul. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, moga kita renewkan niat kita dan update and upgrade niat-niat untuk datang majlis ilmu. Upgrade. Sebab semua yang datang ni mesti dia akan datang nak menuntut ilmu. Nak dengar ceramah ustazah lah. Itu memang auto dah dapat pahala. Dan jangan menjadi orang yang rugi hanya mendapat satu niat saja. Tambah lagi niat-niat yang lain. Aku datang ni nak berukhuwah, nak jumpa sebelum ni dengar-dengar itu belum mahabarnya. Marah. Dulu sekarang ni sekejap sekarang yang modern lah. Bukan rendang buatnya. Bikin bergak. InsyaAllah. Kita kena niat lah. Mudah-mudahan setiap ukuran ini sebenarnya mengetuk pintu-pintu hati kita yang keras. Tak kan, ketuk pintu hati kita biar terbuka untuk mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbuka untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kadang tak dengar qasidah-qasidah macam ni tu, dia lupa nak selawat. Kan? Selawat Allah masa saya Muhammad. Aduh, sakit betul Allah masa saya Muhammad. Kan? Jadi dia dengar qasidah-qasidah ni mulut tu dia ringan nak ikut. Sebab dia ada melodi. Quran pun baca kena ada lagu. Berusaha untuk mengindahkan bacaan itu perintah siapa? Perintah Rasul. Kan? Dia indah dia bunyi Quran tu, Masya Allah. Kata ustazah, saya dah cuba baca indah tapi tak indah. Tak apalah, sodak kat terima kat dia. Kan? Tapi usaha untuk mengindahkan, membetulkan tajwid itu usaha. Jadi dia indah bunyi bacaan. Itu berbeza macam kalau kita baca Quran, dia kata dengan nada yang satu nada. Contoh macam ni, boleh juga. Ada imam biasa, imam kat Palestin dia guna nada yang sama. Sebab Palestin ni lebih kepada dia nak jihad kan. Contoh ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram biluhya minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlan linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Tak salah dunia tu. Dia terkenal saat lalu di bawah pohon zaitun di Al-Aqsa tu. Masya Allah. Dia jenis semangat sikit kan? Sampai pada ayat-ayat yang perlu sentuhan jiwa. Kan? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ada anak yatim, kau sayangi dia, kau jangan adik-adik dia. Ada orang yang minta tolong dengan kau jangan adik dia, kau tolong dia. Jadi sebab itu alun Nabi ini melembutkan hati. Dan dia boleh membantu untuk mencapai emosi-emosi yang indah. Masya Allah. Cuma ibu kalau berdoa, dia tak bagilah terlalu bersajak-sajak sangat. Doa minta pun minta direct. Kalau doa ni, Ya Allah, angin-angin sepoi bangsa dengan cuaca yang dingin menyucuk tulangku. Minta, kau nak minta apa? Minta. Masya Allah. Kan? Contoh macam qasidah ni ibu sekalian. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujilah selagi mana kita boleh memuji sehingga tidak melebihi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada
Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini hanya memanggil orang yang beriman. Ada ayat yang Allah panggil, Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Itu Allah panggil manusia. Tak kira kau beriman atau tidak beriman. Tapi ayat ini Allah panggil, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, sallu alaihi. Selawatlah kepada Rasul. Ada orang beriman, percaya pada hari kiamat, itu orang beriman. Percaya pada qada dan qadar, orang beriman. Orang ini kena selawat pada Nabi. Orang yang percaya pada perkara gaib, ya, dia kena selawat kepada Nabi. Orang yang percaya kepada yang baik, yang buruk datang pada dia daripada Allah, dia orang yang perlu berselawat kepada Nabi. Orang yang percaya musibah yang datang ni, Allah nak uji kita. Sebab tanda Allah sayang, dia orang yang perlu berselawat ke atas Nabi. Iman. Iman. Apa arti iman ni Muslim? Iman artinya ialah apa yang kau rasa di dalam hati. Apa yang kita rasa dalam hati? Sakit. Allah uji. Allah ambil orang-orang yang kita sayang. Tuhan, anak aku ni kau punya. Sampai masa kau ambil aku redha. Contoh, Tuhan, hidup aku ni kau punya. Kau uji aku Tuhan, aku redha. Itulah iman. Dia bukan persoalan balik. satu, apa yang dia buat pula dia? Berani mempersoalkan kerja Tuhan. Berani kita mempersoalkan kerja Tuhan. Iman ada, tapi belum bertapak dengan kuat. Sallu alaihi, selawatlah ke atas Nabi. Cintalah Rasulullah. InsyaAllah. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, selawatlah, pujilah Rasulullah sehingga tidak melampaui kau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ibu, ada selawat yang disyariatkan. Ada selawat yang disyariatkan. Contoh selawat yang disyariatkan macam mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Kadang kita dengar Tok Guru, dia cakap sikit selawat. Tengah-tengah meeting ni loh nak meeting ni selawat Allah. Bila kita mulakan program kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa buku-buku kita nak mula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa apa makanan yang kita nak hidang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak faham, bila nak siap ni selawat, di rumah tak ada selawat kau. Tengah meeting pun nak selawat. Rupanya dia mengimpikan hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikit selawat. Ini yang kita nak belajar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi hanya kenal nanti akan cari umat dia yang banyak selawat. Kita selawat kurang macam mana kak? Tengok replik dia tuan. Satu cerita Korea sedap lah tu. 16 episod, one season 2 pula 16 episod lagi. Tak tengok movie. Contoh kan? Nanti satu masa kita akan sedar, ya Allah, ini tak banyak selawat. Itulah di antara selawat yang disyariatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca masa tahiyat. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah sebut nama Ibrahim dalam sembahyang. Allah sebut nama Nabi Ibrahim dalam solat. Kita sebut nama Nabi Ibrahim dalam solat setiap waktu tanpa gagal. Tak baca, batal solat. Masuk dalam rukun tak? Masuk dalam rukun. Dan sengaja Allah tinggalkan maqam Ibrahim di Baitullah. Maqam Ibrahim itu apa dia? Tapak kaki Nabi Ibrahim di Baitullah.
Supaya kita tahu, oh Masya Allah, Nabi Ibrahim yang buat Kaabah. Nabi Ibrahim yang banyak korban untuk kita. Berkorban dia untuk tunjuk bukti cinta dia kepada Allah. Nabi Ibrahim nak tunjuk cinta pada Allah, dia tunjuk bukti. Macam ibu-ibu, kakak-kakak nak suruh suami tunjuk bukti cinta, nak bunga. Kawan kita dapat birthday bunga, lepas tu dapat ada kereta, ada rebel besar. Itu dah lama itu tak ada rebel mungkin. Bukan kata kereta, rebel pun tak dapat. Kenapa begitu? Sebab cinta tu perlukan evidence, perlukan bukti. Sebab itu Nabi Ibrahim tunjuk bukti cinta dia. Wahai Allah, aku cinta padamu. Okay, now kau masuk dalam api besar. Nabi Ibrahim kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maaf, muskilah, tak ada masalah. Itu bukti cinta dia. Aku cinta padamu ya Rabb. Masuk dalam api itu punya besar. Nabi Ibrahim itu dekat mana kisah itu berlaku? Masuk dalam api. Di mana? Tempat asal Nabi Ibrahim, Iraq. Di Iraq. Nabi Ibrahim di lastik, tahu lastik? Lastik ni sebab Ibrahim tak ada nak pergi dekat-dekat, lompat sendiri. Lepas tu 2, 3 jam, jam. Tak boleh. Kerana besarnya api itu, maka dia dilastik ataupun dilocutkan. Dia disuruh locut dia jadi cut. Locut. Dia menggunakan lastik yang dipanggil manjaniq. Tarik, ada 2 tiang besar, pasang tali, tarik. Nabi Ibrahim ikat, Nabi Ibrahim tarik, and then lepas. Ini besar itu. Nabi Ibrahim kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu adalah erti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu nak buat apa lah Tuhan, seorang kayak kau lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Apa muskilah? Allah ada. Teruskan kehidupan. Allah ada. Belajar tawakal dengan siapa? Nabi Ibrahim AS. Sebab itu mengambil ibrah di sisi Kaabah. Di Kaabah, oh dimakan Ibrahim, mana tempat Kaabah? Pete-petenya nampak. Sebab dia tak nampak sangat duduk dalam tu kan. Ambil ibrah. Bukti cinta Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi Ibrahim makam dia dekat mana ibu sekalian? Yang tapak kaki tu dekat Mekah, tapak kaki. Makam dia, jasad dia dekat mana? Palestin. Yang Nabi Palestin dia ziarah dekat Hebron ataupun di Khalil nama tempat tu. Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Di situ juga ada Siti Sarah. Ada Nabi Yaqub, ada Ishaq. Insya-Allah berkumpul semua Nabi kat situ. Sebab itu Palestin adalah salah satu tempat yang semua kena ada niat untuk ziarah. Siapa suruh? Rasul suruh. Ziarah Palestin siapa suruh? Rasulullah. Itulah Nabi Ibrahim AS. Kita mengambil ibrah daripada bukti cinta yang Nabi Ibrahim tunjuk, betul? Nabi Ibrahim dia tunjuk cinta dia dengan ujian dan dia perlu buktikan cinta tu. Sebab itu setiap kali sampai musim korban, sampai hari raya korban, siapa tak buat korban kena ambil kain tutup muka. Malu. Kenapa malu? Bukti cinta tak ada. Tak mampu Ustazah. Ni boleh cakap korban ni lah. Tak terdayu nak korban setiap tahun dah. 5 tahun lepas dah buat, tak payah lagi dah. Itu 5 tahun. Korban ni maksudnya you kena renew setiap tahun. Mana yang tak mampu tak apalah. Ni yang perlu cakap korban. Yang pergi melancong Vietnam tu, yang boleh handbag tu kan. Orang yang boleh simpan duit pergi Vietnam,
Boleh simpan duit untuk buat trip ke Langkawi. Orang ni kena malu. Tak ada bukti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu korban ni bukti cinta. Kalau kita kasih pada Allah dan Rasul, maka inilah bukti cinta kita. Kan? Dapur tambah-tambah ya, saya tahu. Anak itu dah tambah dapur lagi. Rumah tu teres tambah 2 tingkat. Sebab apa? Nak bagi keselesaan. Sebab itu bukti cinta dia pada keluarga dia. Tabung jalan, selah. Dia bukan nak senyum sedekah, senyum masukkan duit. Bismillah. InsyaAllah. Ibu dan rahmati Allah. Itu cinta Nabi Ibrahim AS. Sebab itu bila ditanya Nabi Ibrahim AS, ya Ibrahim, man anta? Wahai Ibrahim, kamu siapa? Allah tanya Nabi Ibrahim. Maka qala Ibrahim AS, ya Allah, ana Khalilullah. Aku adalah Khalilullah, yang sangat rapat, yang sangat cinta dengan engkau wahai Allah. Sangat cinta dengan engkau wahai Allah. Kau nak suruh apa? Aku tak ada anak ya Allah. Masa tak ada anak, Nabi Ibrahim bersandar di satu pokok di Palestin. Pokok tu ada sampai sekarang. Tapi dah banyak lembut dan tinggal sikit dia yang hidup. Ini lama pokok. Itulah di antara mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Ibrahim AS. Masa Kak Saidah begitu, kita tak pergi ke pokok. Okey. Masa Nabi Ibrahim bersandar di pokok, dia tak ada anak, dah umur 90 lebih. Jadi sekarang pun dah berumur dah 80 lebih, 90 lebih. Tak ada anak. Nabi Ibrahim bersandar, Tuhan. Ini bahasa saya, bukan Nabi Ibrahim cakap macam ni, dia cakap Arab lah. Saya ni tak ada anak, Tuhan. Dia cakap bismillah kan? Amba ni tak ada anak. Kita kelapa pula. Saya Tuhan, aku ni kalau ada anak tu memanglah aku nak. Tapi kalau kau suruhlah semboleh anak tu untuk aku buktikan cinta aku pada engkau, aku sanggup Tuhan. Ni tak ada anak lagi dah cakap. Kita kok orang tak ada anak, kok dapat anak kan. Anak tu yang body buayan bosa-bosa. Kok anak perempuan yang body golang, body rantai tobat-tobat. Kok ada anak lah, macam tu. Nabi Ibrahim cakap, aku kalau ada anak, kalau kau sembelih lah anak ni untuk aku buktikan cinta aku pada kau. Aku sanggup buat Tuhan. Seolah-olah Nabi Ibrahim ni bernazar. Apa tau? Misalnya cakap apa tau? Bila ada anak, sampai satu saat turun perintah untuk sembelih Ismail alaihissalam. Turun perintah sembelih Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhan, ni kau suruh aku buat kot. Aku buat Tuhan. Sebab ni kau yang suruh. Itu yang bila syaitan kacau dia, seolah-olah macam inilah syaitan cakap, ya Ibrahim, apa zalimnya Tuhan kau? Dah nak dapat anak susah boleh pula. Macam itulah lebih kurang. Itu yang Nabi Ibrahim ambil batu, dia loncut ke setan, dia loncut itu. Dan amalan itu diangkat menjadi rukun dalam ibadah haji. InsyaAllah. Kita loncat lampu tu tak pernah jadi yang rukun kan? Tapi Nabi Ibrahim, ibadah dia baling syaitan diangkat menjadi ibadah. InsyaAllah. Jadi ibu bayangkan Nabi Ibrahim AS nak membuktikan cinta. Nak buktikan cinta kena sembelih anak. Nak buktikan cinta kena masuk dalam api. Kita nak buktikan cinta Allah SWT. Nak buktikan cinta pada Rasulullah, Terus. Nak buktikan cinta pada Allah dan Rasul yang ada suami, taat suami. Jangan tinggi-tinggi suara kayak abang tu, kayak tok tu. Iyo orang tua dia kecil dan macam dia ni. Kalau Nabi Ibrahim diperintahkan sembelih anak,
Untuk bukti cinta, ibu-ibu diperintahkan untuk mentaati suami untuk membuktikan cinta pada Allah dan Rasul. Buktikan cinta pada Allah dengan mengasihi suamimu, mengasihi keluargamu, kasih mak mentuamu. InsyaAllah. Bukti cinta. Sampai waktu korban kita korban. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terselawat sikit. Terselawat sikit bagi anak sikit. Sila. Silakan Bapa, saya menyibuk sikit. Kami sangkap dulu. Ya Allah. Ayo. Oh, kat sini yang suami ni. Saya jauh ya kat sini. Ini anak lawang tak boleh kawan mana. Tak sorong ni.
Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Sayyidina Muhammad. Ibu yang mulia, rahmati Allah. Semangat sikit. Semangat. Nanti saya duduk kat rumah, suami nak tidur. Ishfalana. Lana. Baru ada seni sikit ni korek. Kan? Masya Allah. Ibu dikasih Allah. Dalam selawat ini, Assalamualaikum Ahmad ya Habibi, Assalamualaikum Taha ya Tabibi. Baik ibu. Rasulullah ni dipanggil Habib. Habib ni kekasih. Ibu-ibu boleh panggil suami Habibi, return to Dubai. Habibi ni maksud dia sayangku. Lelaki panggil perempuan bukan Habibi, Habibti. Ibu-ibu panggil suami Habibi. Okey. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil Habibullah. Di mana Rasulullah mendapat gelaran ini? Anta Habibullah. Bila Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, engkau siapa? Aku adalah orang yang sanggup berkorban dan membuktikan cinta kepada engkau. Wa ana Khalilullah. Aku kekasih yang paling rapat dengan engkau, wahai Allah. Nabi Ibrahim gelarkan diri dia, ana Habibullah. Allah tanya kepada Nabi Nuh, ya Nuh, man anta? Nuh, kau ni siapa pula Nuh? Kau siapa? Nabi Nuh jawab, wahai Allah, aku adalah seorang Nabi yang selamat daripada banjir yang sangat besar. Tempat aku satu rumah pun tak ada sebab doa Nabi Nuh. Jangan tinggalkan walau sebiji rumah dekat kampung aku. Dia kecewa di rumah. Akhirnya Nabi Nuh menyesal atas doa dia. Nabi Nuh menyesal atas doa dia. So kau siapa Nuh? Nabi Nuh menjawab, ya Allah, ana najiyullah. Aku adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya Musa, man anta? Wahai Musa, kau siapa? Kau siapa pula? Musa, kau Musa. Nabi Musa menjawab, wahai Allah, aku adalah orang yang boleh bercakap secara langsung dengan kau. Maka Musa ini digelar Kalimullah. Akan ada satu cerita dekat Netflix, bukan Netflix. Ibu boleh download Netflix TV. Akan ada satu cerita kartun, nama dia Kalimullah. Dialih bahasa kepada bahasa Melayu. Dan salah seorang jurubahasa tu yang menggunakan iaitu isteri Imran, iaitu ayah ibu kepada Nabi Musa, nama dia Yukabi. Itu pakai suara ada seorang perempuan tu nama dia Asmi Mansur.
Ibu boleh tengok. Maksudnya lagi senang faham lah. Dah ada ahli bahasa kartun. Macam mana ibu Nabi Musa berjuang nak menghanyutkan anaknya dekat sungai. Kan, pada zaman itu Fir'aun melancarkan operasi membunuh anak lelaki secara besar-besaran. Fir'aun membunuh anak lelaki. Zaman jahiliyah sebelum Nabi, ketika Nabi apa yang berlaku, dia bunuh anak perempuan. Ada satu cerita Korea dekat Netflix. Tajuk dia apa tajuk dia? The King of Affliction. Tak payah tengok lah, ni promosi je. Nak ceritanya, permaisuri ni lahirkan anak kembar, satu lelaki, satu perempuan. Dan anak lelaki ni akan jadi putera mahkota. Maka anak perempuan ni perlu dibunuh kerana satu keaiban berkongsi rahim dengan putera mahkota. Nampaknya ibu sekalian, hidup kita kalau tak ada Quran, tak ada sunnah, tak ada Rasulullah, manusia akan pakai akal. Terima kasih Allah kerana lahirkan seorang Nabi pada kita. Susah payah Nabi untuk kita, insya-Allah. Jadi ibu, Nabi Musa dipanggil Kalimullah. Engkau siapa Musa? Aku Kalimullah, yang bercakap dengan engkau secara direct. Subhanallah. Tanya pula Nabi siapa? Nabi Isa. Ya Isa, engkau siapa pula? Maka Isa menjawab, wahai Allah, aku ni tak ada ayah, kok tak hidup. Engkau yang bagi ruh pada ibuku, kandungan ibuku, maka aku lahir. Maka aku menggelarkan diri aku, ana ruhullah, yang mendapat ruh daripada Allah. Betul? Sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man anta ya Muhammad? Wahai Muhammad, awak siapa wahai Muhammad? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjawab, kalaulah tadi Nabi Nuh kata ana najiyullah, Nabi siapa lagi? Nabi Musa ana kalimullah, Isa ana ruhullah. Sampai Nabi Muhammad jawab, engkau siapa ya Muhammad? Wahai Allah, ana yatim. Ana al-yatim. Wahai Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku adalah seorang anak yatim. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata, ya Muhammad, aku namakan kau. Yang Nabi lain semua menamakan dirinya. Ya Muhammad, tanya engkau, kau jawab kau nak yatim. Aku namakan kau ya Muhammad. Anta Habibullah, engkau kekasihku. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Rasulullah boleh jawab, ya Allah, ana imam al-qiblatain. Aku ni imam untuk dua kiblat. Dan aku juga, Rasulullah boleh jawab, ana imam ar-rusul. Pernah dengar lagu imam ar-rusul? Ya imam ar-rusul. Ya Allah, masuk 1, 2, 3, 4. Ya imam ar-rusul. Rasulullah ni imam ar-rusul. Dia bukan imam surau, dia bukan imam masjid, dia imam kepada seluruh Nabi dan Rasul. Tapi tak belakang kita bangun bini jadi bini siap dan berolahraga. Saya bini siap sendiri, merangkap AJK sekali. Contoh ni nak ceritanya Rasulullah tu imam ar-rusul, imam
sangat tawaduk. Ni yang jiwa ni yang kita nak bawa ibu sekalian. Jiwa ni yang ibu kita nak masukkan dalam hati kita. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dengan kuliah rajin dekat YouTube, kuliah ajar. Tapi dengan suami bicara tinggi. Ini Rasul nak cari, dia macam ni nanti. Mana mak aku? Apa ni ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Penat kenalkan diri. Rasulullah tak nampak nanti. Kenapa? Solat jaga tak? Jaga. Puasa jaga tak? Jaga. Puasa sunat, Masya Allah. Allah tanya dia, malaikat macam mana sembahyang dia ni? Oh, sembahyang dia tahajud tak pernah tinggal. Duha kalau tertinggal, buat qadha. Sampai qadha duha dia. Masya Allah. Apa tak tanya dia punya sunat, dia punya fardu, solat pun buat tak? Oh, Masya Allah. Oh, solat dia macam mana? Masya Allah. Puasa dia macam mana puasa dia? Masya Allah. Isnin Khamis puasa. Puasa Nabi Daud pun buat juga. Ini puasa besok tak, ini puasa besok tak. Sampai lupa minta izin dengan suaminya. Yang Abang balik nak makan. Mama makan saya puasa. Aku puasa pula. Nak makan sama-sama. Yang lelaki mungkin dua ke manja. Bini dia sibuk nak beramal. Lelaki dia makin ngada-ngada. Bini dia sibuk jadi sandah. Kan, ni dapat pula pandang waktu. Sibuk wakuk dari rumah. Ya imam. Tak ada hal itu, Masya Allah. Cuma berhati-hati dalam meletak amal. Puasa dia tak inform suami dia. Puasa sunat. Abang mahu nak ajak makan roti canai kat surau tu. Saya puasa Nabi Daud. Abang dah tak puasa, ajak saya makan. Astagfirullah. Tapi awak tak betul, kita pun nak puasa. Perlu kan? Akak, ini perintah Allah dan Rasul. Kita mabuk tenggelam dalam amal tapi salah track. Salah track. Abang, sorry bang, setakat ni saya sarapan, saya nak puasa. Adakah abang izin? A izin, B tidak. Abang pilih A ke B? C, suka hati kau lah. Abang pilih mana? C. Maksudnya dia tak bagi lah tu. Okeylah, saya pilih B walaupun ada C. Jom kita makan roti canai. Jom. Itu lebih baik daripada ada puasa tapi suami tidak gembira. Gembirakan suami anda. Adakah Nabi suka? Antara solat duha dengan gembirakan suami, ajak makan sama-sama. Ni nak solat duha, suami balik. Balik pula orang tua ni. Dan dia sembahyang, dan dia balik. Dan dia sembahyang, dan dia balik. Time sembahyang, dan dia balik. Apa yang ibu nak buat? Pecah terkemu. Kecuali suami kata, Maya kau Maya lah dulu lah. Kau amat tunggu lah. Maya jat deh. Bentar deh. Masya Allah, tak bersalah. Kau kata, abang apa yang nak mati ya? Sabar, jangan mati dulu. Abang siapkan makan untuk abang. Dia siapkan makanan untuk suami. Bukan saja siapkan makan, sempurna dengan Allah demi menggembirakan Allah dan Rasulnya. Dia hidangkan suami dia dengan pakaian yang sangat seksi. Ada budak abang. Okeylah, nak lebih berkias. Dia hidangkan suami dia dengan memakai pakaian para mekari Indonesia. Abang cuba makan hot drink, cold drink. Air sejuk, air panas.
Ini para mugari tahu ni. Besok dia hidang pula pakai baju pramugari emas. Jalan kanan tolak, jalan kiri kanan tutup, kanan tutup, kiri tutup, kanan buka tutup. Poni lagi. Tak pernah ni. Orang nak kahwin besok tengah ni. Insya-Allah. Akak besok kahwin pukul sendiri. Barakallah. Kan? Niat dia sempena Rabiul Awal. Sempena Maulidur Rasul. Dia gembirakan hati suaminya kerana Allah dan Rasul. Itu lebih baik berangkat tahajud 40 rakaat. Sebelum tidur dia hadap lagi, abang perlu apa tak? Kan? Dia hadap, dia tanya sama dia, kalau abang tak perlukan saya nak baca Quran 5 juzuk malam ni. Tanya tu jangan macam bodoh. Jangan macam bodoh sekolah. Niat untuk gembirakan dia. Itu lebih besar daripada akak solat 20 rakaat. Sebab solat sunat itu sunat. Menggembirakan suami tua wajib. Yang akak niat menggembirakan itu sunat. Tapi kalau suami panggil macam mana? Di sinilah ramai perempuan salah langkah. Dia ingat ibadah tu akan sejadah. Abang saya nak pergi surau, kami ada mesyuarat. Tak pernah kita okey. Kan? Jangan lupa dekat surau, mesej suami, mesej lah romantik. Bang, tunggu kau kejap ni kita balik. Kita tampau lalu surau. Tak payah masak. Tampau. Dia abang nak makan mana tahu. Nanti kita suap abang. Suap. Dia janji suap. Suami tak aja. Oh, dekat. Ini ibadah. Suaplah suamimu. Daripada dia boleh suap sendiri sampai dia tak boleh suap. Ini dah tak boleh suap laki tu. Akak masa datang suap tak? Laki dia tuan makan nak suap. Nah pula, dia kena stroke. Dah stroke sampai akak bukan tak tengok-tengok suapkan dia. Ini kemarah cerita je. Itu ibadah. Ciumlah suamimu. Jangan sampai dah nak tutup kapan tu besok. Mana siapa nak cium lagi ya? Dah saluk dah jenazah ni. Saya isteri dia dah cium dia. Abang. Dah korek perempuan tu baru nak cium. Masa hidup orang tua tu tak nak cium. Nak pergi kecil. Abang nak cium. Nampak je dia kan? Nampak ke dia? Nak cium. Alah adik dia dengar pula. Tak apalah. Dia cium anak dia ni. Dia suami dia kan. Dah kuat kan cium imam surau macam mana? Dah itu yang halal ni. Itu ibadah. Terus orang romantik atau? Ini tak. Di surau pakai jubah, habis rumah pakai jubah, nak tidur rumah pakai jubah. Apa cerita kan? Bila nak siap itu? Di surau lawa. Kami cantik kau ni, mulu mata untuk lantik di surau. Balik rumah, macam tu lah dek. Pakai baju kelawar yang buyak sampai lutut. Baju kan? Seksi. Kalau dia yang suka tak suka lah. Yang baju kelawar yang buyak tu jangan dek. Abang suka tu. Yalah bang. Itu koyak kiri bang, ni cara yang kanan lah. Jangan. Ayolah. Abang suka. Okey. Itulah agama. Ini bila bincang bab yang tu, astagfirullah apa ni? Tasbih. Tasbih yang kalah Imam Saidi Al-Badawi. Kita tahu Imam Saidi Al-Badawi. Saidi Al-Badawi.
Ahmad Sidi Al-Badawi, imam yang terpaksa menutup wajahnya, tak boleh orang tengok sebab dia terlalu bercahaya. Inilah pengarang kepada selawat Al-Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال ayat yang hujung adadani amillah adada ni'amillah. Aku selawat ya Allah sebanyak mana nikmat ataupun nikmat yang kau berikan kat dunia ni, banyak itulah jumlah selawat yang kau berikan, tak terhitung. Maka selawat kita baca satu, tapi jumlahnya sebanyak mana nikmat yang Allah beri. Cantik tak? Ini namanya selawat Al-Anwar. Subhanallah. Jadi ibu yang dikasihi Allah, makin cinta Rasul, makin jelas mana hal itu. Makin cinta Rasul, makin solehah akak pada suami. Okay? Abang nak tidur ke? Mari kita selawat. Abang nak lagu selawat ke? Boleh tak tukar lagu? Nak lagu rindam jiwa? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Masya Allah. Tuai padi antara masa. Boleh masuk ke dalam? Boleh. Esok jangan layuan, hintai kami antara nampak. Ayo. Esok jangan I love you abang. Masya Allah. Bicara yang indah untuk suamimu adalah ibadah. Ini dalam WhatsApp pun okay. Abang kat dia tu tak suam, balik di laut. Okay, bye. Apa je kakak? Abang sayang, abang kat ni tak suam. Mari cepat kau, kita random. Okey, nanti abang balik di canai. Dia tu awak di canai. Tak perlukan benda yang mahal untuk menggembirakan pasangan tak. Kakak tahu tak? Rupanya dari isteri yang soleh bukan hanya perlu menjadi seorang isteri macam ustazah, tetapi isteri yang gede dan seksi. Ni dah kalau kau ke? Ni kau ni macam bang, tak ada yang gede. Selanjang orang lelaki ni suka suami gede, tak tahu tak? Suami gede. Salah aku yang buaya. Suami suka isteri yang gede. Kat rumah isteri tak gede.
Bang, makan dah siap dah meja, makan dah. Semua dah hidang. Nak tunggu-tunggu. Aduh. Dia suka macam mana? Kalau boleh akak suap kan dia? Lama-lama, alah bucu, alah dah keluar dah beruban. Tapi kita tetap sayang abang. Inilah cara Rasulullah bercanda dengan isterinya. Ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembirakan hati. Ini masalahnya orang perempuan selalu hanya minta hak, tapi tidak mahu memberi hak. Ibu, saya bawa perkara ini sebab yang kata biarlah orang perempuan yang berusaha untuk mencari syurga. Asyik kita. Tak apa. Inilah saksi pada Rasulullah untuk mendapat syurga Firdausnya nanti. Abang, saya tak abang, saya gembirakan abang kerana Rasul. Kalau tak ada Rasul, tak ada, jangan harap. Ada yang untuk doki tu. Tapi kerana Rasulullah. Apa sayang? Kenapa sayang baik sangat tau bulan ni abang? Kita cakap dengan kawan kita. Kata isteri aku sekarang lain. Kau tak tanya dia kenapa dia berubah? Dia jawab apa? Kerana Rasulullah Hamdu bulana ya Rasulullah Hamdu bulana ya Habib sejak kaliku melangkah menuju ke kota Madinah selangkah demi selangkah ya Allah undanglah kami ya Rasulullah undanglah kami ya Habibullah sejak kali ku ingin makan teringat baginda kelaparan jasa kali kekenyangan ingat saat menjemput Ar-Rahman Hamdulillah Allah ya Alhamdulillah ya Rasulullah. Sandarkan setiap amalan baik kita kepada Rasulullah. Sandarkan. Sebab apa? Sebab kita rindu. Baca Quran. Baca Quran. Ya Allah, aku rindu. Sebab aku rindu dengan Quran. Sebab Quran ni Nabi yang dapat. Ya Rasulullah, Quran keluar daripada mulut kau ya Rasulullah. Aku baca Quran kerana rindukan kau ya Rasulullah. Sebelum baca, selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, setiap kali aku nak baca Quran ya Rasulullah, aku teringat Nabi kau sampai sesak kerana menerima wahyu ya Allah. Tak kira aku nak baca biasa-biasa, Allah kena belajar lah, lebih pandai baca ni. Niat belajar Quran kerana apa? Rasulullah membaca dengan tartil. Warantil Quran tartila. Kita semua berusaha membaca Quran sebaik-baiknya boleh. Belajar, cari guru, ustazah. Saya nak belajar Quran. Niat saya nak belajar dengan ustazah sampai khatam. Kerana apa? Kerana Rasulullah. Baru belajar sehari, minggu depan belajar 2 hari. Minggu depan kita minta arwah balik orangnya. Tapi niat belajar sampai khatam sudah sampai kepada Allah. Kita duduk dalam rumah. Wah, tenangnya rumah kita. Wah, mereka datang membawa pahala baca Quran bertalaki bersanad dengan seorang ustazah. Malaikat, amal asal salah
lagi khatam, Fatihah pun tak habis. Tapi niat dia nak baca sampai khatam sudah sampai kepada Allah. Kakak memang engkau punya. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau aku tahu, aku niat lagi banyak-banyak. Lepas ni susah sapo, lepas ni susah sapo, lepas ni susah sapo. Masya Allah. Sebab itu jangan menjadi orang yang rugi untuk berniat benda-benda yang baik. Termasuk juga berniat untuk jadi isteri soleh. Ya Allah, kita janji. Kita cuba untuk memberikan suami kita, ya Allah. Daripada jauh rambut sampai jauh kaki. Abang, kita nak sikat rambut abang boleh minyakkan rambut dia, minyakkan janggut dia. Kenapa ya? Kerana inilah amalan isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kan tak nak minyakkan rambut dia, rambut dia tak ada rambut yang abang minyakkan je lah. Lepas tu kepala dia duduk cermin. Sekejap abang minyakkan kepala abang. Indahnya saling bergurau kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahkan yang suami sambil sikat. Bagi siapa ada suami sabar ya. Sabar dia mula-mula kenangan indah dia mengimbau tu. Relax. Sikat yang suami. Ya Rasulullah salamun. Abang okey. Abang sudah. Okey dah tu. Ya Habib Maisha wa daradi haddatan ya khair wa karam. Hai abang. Tak apa juga. Apa dah juga. Ibu rahmati Allah. Kalaulah menyambut maulid dengan niat untuk mentaati Allah dan Rasul, cinta Allah dan Rasul kesannya dapat pada orang di sekitar anda. Itulah maulid yang terbaik untuk anda. Itulah tahun kita sambut cinta Rasul yang terbaik untuk hidup kita. Ini berarah ketiak yang lancun basah, tapi akhlak dengan suami tak macam itu. Fail. Mungkin dapat apa yang saya sampaikan. InsyaAllah. Ingat, suami bukan hanya menjadi isteri yang alim, tapi menjadi isteri yang menggembirakan dia. Ibu kena ingat, banyak benda boleh sah. Abang saya tak ada, kita hantar Robi. Boleh tak Robi? Boleh. Abang saya tak ada, macam nak masak. Kita makan luar, kita grab. Boleh sah tak? Boleh. Kalau buat yang melayan suami, abang kita talak ni penat. Okey, abang pergi sebelah. Boleh? Marah. Tak boleh. Marah kak. Maksudnya abang kahwin lain. Abang, rumah ni kita boleh sama-sama. Kalau abang kahwin lain, saya mati. Abang kahwin lain, abang bawa isteri baru abang, saya jadi hantu. Sanggup jadi hantu. Oh kan jadi orang rumah sama, orang sorry. Kerana cemburu sanggup jadi hantu kan. Sampai dah mati pun sanggup jadi hantu, cemburunya pasal. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Jadi yang kasih Allah. Belajarlah. Dunia ini adalah untuk dilepaskan. Dunia ini adalah proses melepaskan. Maksudnya apa? Kesediaan untuk menerima kehilangan hidup ataupun mati. Kerana sebenarnya ini adalah semangat. Mana milik kita? Cuma masuk. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Mana milik kita? Tidak ada milik kita.
semua tak punya. Akhirnya yang tinggal hanya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Dan akhirnya Ishfa'lana lana lana ya Habibana. Dalam kelompok datang malaikat tanya kita macam-macam. Isfa'lana ya Rasulullah. Masa bila lagi tak pakai syafaat Rasulullah? Ketika ingin meliti ke tiang sirat. Beruntunglah orang yang cintakan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tengok dapat melintas sirat dengan mudah, Masya Allah. Isfa'lana kerana syafaat daripada Rasulullah. Ibu-ibu, orang yang bercinta dia selalu nak dating tak? Selalu tak nak dating. Kalau ibu rasa macam suami ibu tu somak bila nak keluar orang tua ni, itu artinya cintanya sudah kurang. Maka suburkan cinta. Rasa sama, tak ada lagi elok lah kau ni. Contoh, tak ada lagi elok, berarti sesuatu yang perlu disemai. Kerana Rasulullah. Orang bercinta, dia selalu nak bertemu. Orang tengah hangau, mana ni kat WhatsApp ni, saya okey, yang okey, kita tengah hangau. Nampak bumbung pun jadilah. Sebab itu, begitulah sepatutnya kita dengan Rasulullah. Kata cinta pada Rasulullah, hidup dah 50 tahun, 60 tahun, mimpi pun tak pernah. Tak payah cakap orang, ni yang cakap ni. Kata cinta. Kalau cinta, dia kena rasa nak jumpa. Kalau dalam hati kata, ya Allah ini Rasulullah bila dah dapat pergi umrah ni, tak payahlah umrah lah. Kau sekali cukup. Mana cintamu? Mana cinta? Kata cinta. Dah cinta nak jumpa ke tak? Nak jumpa lah. Kena ada niat tak jumpa Rasulullah? Kenalah. Dekat mana nak jumpa? Madinah. Sampai tak sampai nombor 48. Nombor 50. Yang penting rasa. Rasa. Ini ya Rasulullah. Aku nak jumpa kau ya Rasulullah. Mudahkanlah urusan. Apa cara Allah nak sampaikan? Belum pada Allah tu kerja. Kerja kita ni niat pun takut. Niat pun tak. Niat nak pergi jumpa Nabi pun takut. Nak pergi jumpa Baitullah pun tak. Takut. Niat lah tu bila bayar. Siapa niat nak pergi umrah, RM50 sekali niat, okey? Transfer account ataupun bank in. Sekali niat RM20, 2 kali niat RM100. Ada? Tak ada. Niat untuk bercinta pun tak perlu bayar. Itu pun kita tak boleh nak buat. Belum lagi berusaha masuk. Niat. Bulan 2 ni saya pergi insyaAllah. Kalau dia bulan pergi dengan saya, insyaAllah saya bersama saya kat Siti, kat saya kat Siti.
Ini owner pada EMZ Travel. Ni kat sini saya bawa ni. Pakai orang kata scammer tu. Ni token ni. Bulan 2 berapa bulan tu? 8 hingga 12 hari sebelum malam bersama saya, insya-Allah. Boleh nak bawa keluarga, tak ada masalah. Insya-Allah. Bulan 2 Februari insya-Allah. Dan cuma ada tambah sikit, kita akan ke Jeddah 1 malam dan naik cruise di Laut Merah. Rasalah saja nak rasa naik cruise ke Mekah. Dan insya-Allah tiada talian genek, yang ada hanya kambing boleh. InsyaAllah. InsyaAllah ibu. Belakang tu ada booth. Kita mempromosikan benda baik untuk bertemu dengan Rasulullah. InsyaAllah. Niat untuk pergi insyaAllah. Boleh berurusan dengan EMZ yang boleh belakang dia ambil pembedahan insyaAllah. Ibu-ibu yang mulia, itulah hampu Maulana tadi. Undanglah kami ya Rasulullah. Dia datang Madinah, dia jadi kekasih Rasulullah. Dia jadi tetamu Rasulullah. So itu ibu kalau beli jubah kat Madinah, kurang-kurang tak dapat. Tak boleh ibu, ini terlalu murah ibu. Ada, masuk ada, jubah murah, tapi tak murah. Cakap dengan dia, Raisa, ana duyuf Rasulullah. Aku tetamu Rasulullah. Takkan kau nak bagi aku mahal kat aku? Aku VIP tau. VIP sebab apa? Tetamu Rasulullah. Betul murah. Takkan kau nak sakiti orang yang menjadi tetamu Rasulullah. Kalau dekat Mekah, ana duyuf Rahman. Aku tetamu Allah. Berani kau nak sakiti hati aku. Masya Allah marah ente. Dah pandai dengan orang Arab sekarang Subhanallah. Ibu-ibu yang mulia, kasihnya Allah kepada kita. Sebagai tetamu, kalau kita pergi rumah orang, omak saya cakap, pergi rumah orang bawa buah tangan. Jangan bawa nyamu kau ya. Yang bawa nyamu ya. Boleh buat temikai ke, buat limau, bawa tangan dari tetamu. Kita pergi rumah Allah, jadi tetamu Allah, bawa buah tangan, tetapi yang berbentuk dosa. Bawa banyak-banyak dosa kita, biar Allah ampunkan. Allah kata, Meh, bawa dosa kau tu. Engkau tetamu aku ke? Meh, bawa buah tangan yang berupa dosa. Meh, sini aku nak ampunkan. Mari, aku nak ampunkan dosa kau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita takutlah nak pergi. Takut tak dapat Kaabah, takut dosa kita banyak nanti. Bumi terbelah, kita masuk ke dalam tu. Ibu, boleh sangka kita kepada Allah. Orang yang bersangka begini kena minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Sangka teruk dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Kau sangka aku tak ampun kau? Itu daripada Allah. Sebab itu bila kita minta ampun pada Allah, selawat dulu. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana Nabi Adam terampun dosanya setelah berselawat ke atas Nabi. Lama Nabi Adam minta ampun, sampai satu hari itu dia berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku terdengar bunyi nama ni dalam syurga hari-hari. Sentiasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun. Dia masuk dengan gelar Muhammadun. La 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 la. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'il Aishani wal Daraji. La la la
Nabi masa dia selawat, and then dia baca doa ini, terampunlah dosanya. Selawat. Masya Allah. Sebelum terciptanya Nabi Adam, 2000 tahun telah terciptanya Nur Muhammad SAW. Nur Nabi telah tercipta sebelum terciptanya Nabi Adam. Alfaini sanah, 2000 tahun. Masya Allah. Ibu, beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah. Untunglah menjadi umat Rasulullah. Nabi Isa minta pada Allah, wahai Allah, Allah nak letak jawatan dari Nabi. Apa? Jadi Nabi nak letak jawatan. Sebab selepas mendengar fadilat menjadi umat Muhammad, jadi macam kita. Siapa yang minta? Nabi Isa minta jadi macam kita, umat Muhammad SAW. طلع البدر علينا من سنيات الوداع. Telah terbit bulan purnama. Rasulullah datang Madinah. Allah dia cakap telah terbit bulan purnama atas kita. Wajib syukru alaina. Alright. Wajib syukru alaina. Wajiblah bersyukur. Wajib, bukan sunat, bersyukur kerana menjadi umat Muhammad. Oh, tu maksudnya zaman ini nasyid. Wajib syukru alaina. Wajib bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ibu, orang sujud syukur. Anak lulus exam, buat PhD bertahun-tahun daripada dia rambut sampai buku rambut selesai, buat kenduri, sujud, alhamdulillah, subhanallah, sujud syukur, suami dia bangkat, sujud syukur, suami dia WSP, sujud syukur, suami bagi hadiah, dapat kanan. Selama dia minta kanan, dia sering pun dua kapit nak kanan songai yang bunyi tak pek. Tapi suami dia berubah kerana cinta Rasul Rabiul Awal. Suami bagi tanah 2 ekar. Contoh, ya Allah abang, sekali lagi tak khudukut. Dulu abang tak khudukut. Sekarang abang tidak khudukut. Bila abang tidak khudukut? Selepas mengetahui Rasulullah mengembirakan istrinya kerana cinta Rasul. Masya Allah. Alhamdulillah. Sujud syukur. 40 tahun tu suami tu berlaku. Dah tua ni baru lah suami tak ikut contoh. Sujud syukur kepada Allah. Allah, terima kasih ya Allah, suami aku berubah. Kita boleh sujud syukur. Berapa ramai yang sujud syukur kerana menjadi umat Muhammad. Sujud Allah, sujud ni semata-mata kerana kau pilih aku jadi umat Muhammad. Thank you Allah. Thank you Allah. Terima kasih Allah. Sebab aku ni wanita yang ialah berbaik tapi berusaha jadi baik. Solatku memang Masya Allah, puasaku Masya Allah, tapi dengan suami tu masalah. Yang tu yang dapat sampai tu. Solat Masya Allah, puasanya Masya Allah, tangan suaminya masalah. Sebab itu kita perlukan syafaat Rasulullah SAW. Untuk jadi baik, minta syafaat Rasulullah.
Ibu ada soalan? Lari fokus sekejap. Ibu ada soalan? Dan lama tak baca dia. Itu banyak dia. Orang terbiak ke? Dia lah buang terbiak sebelum buang rasa menyesal. Kan? Sebab apa ibu? Niatkanlah kerana Rasulullah. Niatkan kerana Rasulullah. Niatkan kerana Rasulullah. Sandarkan kepada cinta kepada Nabi. Okay, saya buka soalan dulu. Anak saya selalu cakap macam ni, Muhammad SAW dikasih Allah. Muhammad SAW dikasih Allah. Dan apabila saya seperti uraikan video dekat saya, ikuti mana-mana majlis saya dan tak bersalah uraikan, tak bersalah uraikan. Itu yang maksudnya anak saya. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Aziz, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Yuhibbukum Allah, kau akan dicintai oleh Allah. Dan memang sudah termaktub, siapa yang mencintai Rasulullah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat akhir zaman dipanggil muhibbin. Muhibbin itu adalah kekasih Rasulullah yang mencintai Nabi. Itu apa dalil dia? Siapa mencintai Allah dan Rasul, dia jadi kekasih Allah, dia jadi kekasih Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kau cinta Allah, ikutlah. Rasulullah suka pakai siwak. Pakai siwak kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama ni ya aku motor pakai balik tu, pakai balik. Tak tahu orang yang bersiwak senang ucap nanti bila akhir kalam. Nak mati nanti orang yang selalu pakai siwak, dia senang dapat mengucap. Bawa kat letak siwak dalam poket. Sekarang ni dah ada dia punya casing, dah boleh apa ni? Boleh sharp. Banyak masalah selesai. InsyaAllah. Ada hadiah untuk yang tadi soalan. Oh, ada hadiah. Senang hidup tanya ke hadiah. Dia jawab tak payah hadiah. Tanya ke hadiah. Okey, ada lagi satu soalan. Okey, silakan. Ni dapat hadiah tak? Lepas ni tak ada hadiah, habis dua soalan. Silakan. Soalan yang tadi tu. Okey, masya-Allah. Yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, bertanya tentang macam mana cara perjumpaan mereka. Itu adalah kerja Allah. Tapi yang pasti yang Allah akan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain belum dapat bertemu. Hatta Nabi Musa nak tengok Allah, dia naik ke Bukit Tursina. Bismillahirrahmanirrahim. Watin, wazaitun, waturi sinin. Ada yang cakap watin, wazaitun. Tapi qaul mengatakan lebih dekat kepada demi Bukit Tin di Syria, demi Bukit Zaitun di Palestin, demi Bukit Tursina di Mesir. Maknanya dah bukit. Nabi Musa AS naik ke Bukit Tursina, tinggalkan umat dia sekejap dengan Nabi Harun. Umat dia yang selamat tau daripada tenggelam, daripada dikejar Fir'aun. Fir'aun dah tenggelam. Yang ikut Nabi Musa, kaum Bani Israel selamat. Dia tutup tongkat laut dan dilepas. Maka yang selamat ini adalah umat Nabi Musa yang selamat. Tinggal dengan Nabi Harun dan Nabi Musa naik ke Bukit Tursina sekejap. Berapa lama saya tak pasti, nanti kena cek. Dan ketika inilah umat Nabi Musa AS yang ditinggalkan sekejap oleh Nabi Musa akhirnya menyembah Samir. Sekejap Nabi Musa tinggalkan, padahal dah melihat mukjizat Nabi Musa. Sekejap Nabi tinggalkan, sembah lembu Samir.
umat Rasul SAW. Nabi dah tinggalin 1400 tahun, masih sujud kepada Allah, masih puji Nabi SAW. Ya Rabbi bil Mustafa Jalil maqasidana minta dengan Allah, wahai Allah, aku boleh bercakap dengan engkau secara langsung, tapi tak pernah tengok. Izinkan aku melihatmu ya Allah. Ini Musa. Allah kata, Ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau berada di lembah suci. Fakhla'na alaik. Buka sifat kau. Engkau berada di lembah suci, buka siput. Kita masuk Masjidil Haram, buka siput ke pakai siput? Nak kena berangkum dengan askar. Kan? Kalau gembat dengan sejadah, buat lah. Kan? Buka siput. Nabi Musa nak jumpa Allah. Fakhla'na alaik, buka siput. Rasulullah Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha nak jumpa dengan Allah. Tidak ada perintah bekas lipat. Dia dimulikan, diberi rambut sampai ujung selipar. Itu Nabi Allah SWT. Nabi Musa, Allah tunjuk sedikit sahaja nur dia. Maka Nabi Musa tidak mampu menghadap zat Allah yang satu. Sebab itu kalau pergi ke Bukit Tursina, kita boleh tengok batu-batu. Sampai sekarang masih ada. Anda akan lihat batu. Kalau kita potong, dalam dia ada bayang-bayang pokok. Ada sampai sekarang. Ibu, kerana dulu Allah sampai bayang pokok itu masuk dalam batu. Nabi Musa tak mampu melihat Allah. So kalau soalan, adakah mereka Nabi-Nabi yang jumpa Nabi Ibrahim, mau jumpa Allah, Allah tanya, adakah mereka jumpa? Jawapannya jelas. Hanya Rasul yang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul siapa? Rasul kita. Wajib syukru alaina ba'da wajiblah kita bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Namun ini saya mengaku lagi. Insyaallah mudah-mudahan bertambah lagi cintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah solehahlah ibu-ibu yang ada suami yang ada keluarga, insyaallah teruskan menjadi isteri yang solehah, dengan isteri yang solehah, bukan sahaja berpancak silat di atas sejadah dan Qurannya, tapi mereka adalah wanita yang memuliakan suaminya dengan berbagai cara, insyaallah mudah-mudahan insyaallah. Okay, siapa nak pergi umrah dengan saya bulan 2, angkat tangan. Niat minta ambil tangan kita. Ya Allah, kamu yang angkat tangan ni sampaikanlah ya Allah. Doa sekali sahaja. InsyaAllah, doa kat situ InsyaAllah mudah-mudahan. Dan satu lagi, kami akan buat trip untuk berkuda di bumi Madinah ke di Mekah kat sini. Mekah. Kita akan berkuda di Mekah. Sampai berkuda. Siapa yang ni bolehlah naik, tarik, kita dulu dari naik kuda. Ambil barakah ni. Kamu tahu kuda ni ada ubun-ubun dia ada rahmat. Mana tempat yang kuda kencing dan kuda buang najis, tempat itu diberkahi. Engkau main-main, ini benar. Kuda adalah satu-satunya binatang yang Allah izin untuk dia mendoakan Tuhan dia pada waktu fajar, subuh,
kuda dan doa, wahai Allah, ampunilah Tuhan kami. Ampunilah Tuhan kami. Ayam kita bodoh, tak ada merah. Apa merah? Ini. Kan, tapi kuda adalah satu-satu binatang yang diizinkan untuk mendoakan Tuhan. Ya, itu di antara sunnah yang mana memberi kekuatan kepada umat Muhammad. Berenang, memanah dan berkuda. Ibu tahu dekat sini ada tempat memanah berkuda kan dekat Surabaya? Ada. Ada di Jaya, ada di mana. Ambil dah peluang ni. Kalau takut nak menunggang kuda, rasalah naik kuda. Ambil barakah. Rasulullah minat tunggang lagi, insyaAllah. Ini Kak Saidah belajar ambil kuda, kita rakyat sama-sama, insyaAllah. Orang naik kuda dia ibu, yang baik betul-betul yang belajar, dia adalah rawatan untuk sleep disc. Dan kuda adalah salah satunya senaman kardio yang mana bukan sahaja menggerakkan otot luar tapi juga organ dalam badan. Jantung pun turut bersenam, paru-paru dia turut bersenam. Macam mana cara? Allah. Mana Allah saja. Barakahnya Allah letakkan pada. Dan sebab itu dalam surah Al-Adiyat, surah Al-Adiyat dirakamkan Wal-Adiyat dhabha. Dan surah Al-Adiyat adalah satu surah yang mana rentaknya adalah rentak kaki kuda. Wal-Adiyat dhabhan fal-muriyat qadha fal-mughirat subha. Subhanallah. Mulia ni sampai Allah rakamkan kisah kuda. InsyaAllah itu juga ada yang berenang ibu sekalian. Berenang adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi galakkan kita untuk ambil. Begitu juga dengan memanah. Ibu belajar memanah. Belajar memanah. Ini semua tak nak. Memanah takut. Apatah lagi berenang di lautan. Dalam sedangkan itu sunnah. Ibu boleh ambil kelas niat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak jangan makan begini. Takut, sedang kan? Memanah adalah salah satu cara untuk berdoa selain berdoa. Siapa tarik panah? Bismillah, Allahu Haq. Dan niat, apa niat? Apa hajat? Pasal bila hajat? Orang berhajat, solat hajat, betul? Niat hajat. Memanah adalah salah satu cara untuk mengabulkan hajat. Dan Allah kabul setiap busur yang terlepas daripada panah yang lepas daripada busur. Ya Allah, ya Tuhanku, muka kepada cerahmat ya Allah. Izinkanlah aku kabul. Oh, bapak tu suka InsyaAllah. Memanah adalah kekuatan. Memanah adalah kekuatan. Memanah adalah kekuatan kata Rasulullah SAW. InsyaAllah. Allah Ta'ala. Untuk itu ibu, ambil masa 45 dah. Masya Allah. Tak sedar ya. Mudah Allah SWT terima amalan kita hari ini, insyaAllah. Kita pulang, yang datang sakit balik sihat, yang datang sempit balik lapang, yang datang berhutang Allah lapangkan segala hutang. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan, wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal, wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Insyaallah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya serahkan. Syukur jazilan diucapkan kepada Ustaz Azmi atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amal dan sampaikan kepada orang lain. Diminta maaf pada hari ini seperti ini untuk kita berselawat bersama-sama. Ibu, sebelum itu saya minta maaf. Saya ini masih ada sikit-sikit lagi demam. Saya minta maaf tak dapat bersama dengan ibu sekalian. Minta maaf sebab saya masih lagi belum berapa sihat insyaAllah.
Silakan duduk. Ustazah.